Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Alhamdulillah. Wassalamun ala ibadihi allazina astafa. Amma ba'. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, kita panjatkan kesyukuran kehadran Allah Subhanahu wa taala. Malam yang berbahagia ini dapat dilanjutkan lagi perbicaraan dan pengajian kitab Penawar Bagi Hati karangan Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Mandili. Masih lagi membicarakan tentang kitab yang pertama, fasal yang ketiga pada menyatakan lidah. Dan kita telah melepasi membicarakan angkara-angkara yang membinasakan manusia itu, angkara-angkara lidah yang membawa kebinasaan kepada manusia itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Dan ketahuilah olehmu bahawasanya lidah itu sebanyak-banyak anggota dan sebesar-besarnya anggota daripada kejahatan, maka lazimkan olehmu akan memeliharanya lidah itu, dan tiada menolong akan dikau atas sejahtera daripada kebinasaan, melainkan mengasingkan diri daripada manusia dan mengekalkan diam, melainkan pada ketika berhajat kepada berkata-kata, seperti belajar dan mengajar dan memberi nasihat. Bersembah oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, hai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berpesanlah olehmu akan daku. Maka mengeluarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan lidahnya yang mulia, dan bersabdalah ia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahan olehmu atas engkau akan ini, artinya lidah engkau yang seperti lidah aku ini, hendaklah engkau tahan akan dia, akan lidah, daripada berkata-kata dengan perkataan yang dilarang. Baiklah, Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Mandili setelah membicarakan kepada kita angkara-angkara lidah yang membawa kebinasaan, maka Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Mandili memberi pedoman kepada kita agar kita mengetahui bahawa lidah itu sebanyak-banyak anggota dan sebesar-besarnya anggota daripada kejahatan. 7 anggota. Maka daripada 7 anggota, lidahlah merupakan anggota yang paling banyak membawa kebinasaan, menjerumuskan manusia itu ke lembah dosa. Sebab itu telah kita bicarakan 6 angkara lidah yang membawa kebinasaan. Satu persatu dibahaskan kepada kita. Maka walaupun lidah ini diletakkan
pada fasal yang ketiga. Tetapi lidah paling banyak membawa kebinasaan, menjerumuskan seseorang itu ke lembah dosa, dan lidah akan menjadi sebesar-besar kejahatan yang dilakukan oleh seseorang. Baik, Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Mandili datangkan kepada kita hadis baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang namanya Muaz bin Jabal menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minta agar Rasulullah beri nasihat yang berguna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluarkan lidah Rasulullah yang mulia dan tunjukkan di hadapan Muaz bin Jabal radhiyallahu an. Kena jaga, kena pelihara, kena kawal, kena awasi lidah. Kerana membawa angkara yang membinasakan untuk manusia. Baiklah, datang hadis riwayat Imam Al-Hakim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akhzin lisanaka illa min khairin." Simpankanlah lidah kamu itu melainkan kepada perkara kebaikan. Akhzin lisanaka, simpankan lidahmu itu illa melainkan min khairin, daripada perkara yang baik. Dengan kata lain, simpan lidah ni. Simpan macam mana? Sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala sebut dalam Al-Quran, alam naj'al lahu ainain wa lisanau wa syafatain. Tidakkah kami telah jadikan kepada manusia itu 2 biji mata untuk melihat dan 1 lidah yang dikawal oleh 2 bibir. Sebab itu Rasulullah sebut simpankan lidahmu. Lidah disimpan di dalam rongga mulut yang dikunci dengan geraham, gusi atas dan bawah. Malah dijaga, dikawal rapi oleh 2 bibir. Itu makna simpankan. Biar lidah, sebab itu lidah tu diletakkan di dalam rongga mulut. Lidah diletakkan dalam rongga mulut. Simpan. Dengan kata lain, kawal lidah itu. Baik. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghendaki agar kita simpan lidah? Maknanya letakkan lidah di tempatnya dalam rongga mulut yang dikawal rapi oleh geraham 2 gusi, diikuti dengan dikunci oleh gigi. Begitu juga dengan 2 penjaga, iaitu bibir. Baik. Begitu sekali Allah Subhanahu wa ta'ala letakkan lidah manusia ni. Baik. Sebab itu Rasulullah SAW bersabda, akhzin lisanaka illa min khairin. Simpankan, letakkan lidah engkau itu di tempatnya, melainkan untuk kebaikan.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, fa innaka bidzalika tughlabu syaitan. Kerana bahawasanya diri engkau dengan lidah engkau itu dikhawatiri tughlabu syaitan, dikalahkan akan syaitan. Tapi bahasa Melayu sebut dikalahkan oleh syaitan. Maknanya syaitan mengalahkan lidah. Syaitan yang menguasai lidah. Maka jelas kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh kita simpan lidah. Tahan lidah. Kawal, awasi gerak lidah. Malah Allah Subhanahu wa taala sediakan lidah itu dalam rongga mulut. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimbangi lidah kita ini dikalahkan oleh syaitan. Dengan kata lain, Rasulullah khawatir lidah dikuasai oleh syaitan. Kenapa ya? Ya, bagi syaitan daripada 7 anggota yang paling mudah untuk syaitan pengaruhi, anggota yang paling mudah untuk syaitan kuasai pada diri manusia adalah lidah. Kenapa? Hebat orang Melayu. Sebab itu, ya bersyukurlah jadi orang Melayu. Melayu dia tak nak cakap banyak. Dia cakap beberapa pepatah Melayu. Dia pun tak nak cakap banyak, disimpulkan bahasa. Simpulan bahasa. Lidah tak bertulang. Anggota lain semua bertulang. Lidah tak bertulang. Maka mudah syaitan menguasai. Maka mudah syaitan mempengaruhi. Malah Rasulullah beri amaran, jangan sampai lidah kita ini ditewaskan, dikalahkan oleh syaitan. Ya. Berdasarkan hadis riwayat Imam At-Tabrani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, li kulli insanin situna wa salasumi'ati mufassal. Setiap manusia itu kerangka tubuh badannya dibina dengan 360 tulang yang dihubungkan dengan 360 sendi. Baik. Maka iblis akan meletakkan 360 ekor syaitan pada setiap tulang-tulang dan sendi-sendi. Ini bererti susuk tubuh badan manusia, kerangka tubuh badan manusia ada 360 tulang. Maka iblis meletakkan sejumlah 360 ekor syaitan untuk setiap manusia. Ya, bayangkan iblis letakkan 360 ekor syaitan pada 360 tulang yang menghubungkan 360 sendi. Berbeza lidah. Lidah tak bertulang dan lidah tak bersendi. Maka lidah mudah dikuasai berbanding dengan anggota yang lain. Kerana anggota yang lain bertulang dan bersendi. Istilahnya begitu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khawatir dan bimbang lidah manusia
dikalahkan oleh syaitan. Syaitan menguasai lidah manusia. Baik, Rasulullah sanggup jelirkan lidahnya yang mulia di hadapan sahabat Rasulullah SAW, Mu'az bin Jabal radhiyallahu an. Untuk Mu'az bin Jabal radhiyallahu an benar-benar beri perhatian dan ambil peringatan tentang mengawasi lidah. Dan adalah Sayyidina Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu memegang ia akan lidahnya, dan berkata ia Sayyidina Abu Bakr Siddiq radhiyallahu an, inilah yang mendatangkan akan daku pada segala tempat kebinasaan. Perakuan daripada sahabat kanan, sahabat karib baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku khalifah yang pertama, Sayyidina Abu Bakr Siddiq radhiyallahu an. Apa dia? Ya, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an sanggup jelirkan lidahnya dan pegang lidahnya, tunjukkan inilah dia anggota aku pada segala tempat kebinasaan. Apatah lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Imam At-Tabrani, aktsaru khataya ibni Adam min lisanihi. Aktsaru khataya, sebanyak-banyak dosa yang dilakukan oleh anak Adam itu berpunca daripada lidahnya. Aktsaru khataya, dosa paling banyak yang dilakukan oleh anak Adam itu adalah berpunca daripada lidahnya. Aktsaru khataya ibni Adam min lisani, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam At-Tabrani. Berkata oleh syair, yakni seorang penyair Arab, luka dengan sebab lembing sembuh dengan mudah, tetapi tiada sembuh yang dilukakan lidah. Dan hendaklah engkau ingat akan bahawasanya perkataan yang baik itu mendatangkan petunjuk bagi segala anggota, dan perkataan yang jahat itu mensebabkan akan jahat segala anggota. Jelas peringatan daripada Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Mandili mengambil kata-kata penyair Arab yang disegani lagi dihormati. Sebenarnya ini kata-kata daripada seorang tokoh ulama sufi, Asy-Syaikh Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami, yang wafat pada tahun 261 Hijrah. Cukup masyhur di zaman kerajaan Khalifah Bani Abbasiyah. Tumbangnya kerajaan Bani Umayyah, kerajaan Bani Abbasiyah mengambil alih. Bani Abbasiyah agak agresif, tegas, garang. Ya. Pun begitu kerajaan Islam Bani Abbasiyah, mereka
hormati dan kagumi Asy-Syaikh Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami yang wafat pada tahun 261 Hijrah. Tokoh ulama sufi bermazhabkan mazhab Imam Abi Hanifah. Asy-Syaikh Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami. Cerita sikit. Kerajaan Islam Bani Abbasiyah, mana-mana tokoh-tokoh ilmuwan, ulama yang menentangnya bunuh aja. Dia tak kira maknanya dipenjarakan ke. Ya, alangkah kita kata Imam Abi Hanifah dipenjarakan. Ya, yang Imam Ahmad Hanbal, Imam Al-Ghazali, Imam Asy-Syafi'i terpaksa melarikan diri dari Iraq berpindah ke Mesir. Kerajaan Islam Bani Abbasiyah, ulama yang menentangnya bunuh, tak bagi can punya. Beberapa kali Asy-Syaikh Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami nak dibunuh, tapi mendapat perlindungan, peliharaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Antara lain di zaman Asy-Syaikh Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami, Allah Subhanahu wa ta'ala timpakan wabak penyakit. Maka kerajaan Islam Bani Abbasiyah hampir lumpuh dengan wabak yang ditimpakan selama 2 tahun. Selepas wabak, krisis makanan, kebuluran sudah jatuh ditimpa tangga. Wabak 2 tahun, krisis makanan, kebuluran 2 tahun, 4 tahun. Tahun kelima banyak kes jenayah, banyak kes mencuri, sehingga kerajaan Islam Bani Abbasiyah tak dapat kawal. Curi, samun, makin dia ganas, rakyat dia ganas. Makin dia ketat PKP, lagi ketat lagi, rakyat dia lagi lawan. Maka Khalifah hadir satu kuliah agama yang diadakan oleh Asy-Syaikh Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami bersama dengan mata-mata, iaitu special branch datang. Dia nak dengar apa yang Abu Yazid Al-Bustami, kerana apabila Asy-Syaikh Abu Yazid Al-Bustami mengadakan kuliah, orang baik dah hadir, penyangga pun hadir. Kerana hebatnya Asy-Syaikh Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami yang wafat pada tahun 261 Hijrah. Yang baik memanglah hadir, orang baik. Penyangga, jahat, lanun, penyetan pun datang nak dengar kuliah dia. Baik. Ini cerita Walid dengar daripada Tuan Guru Haji Abdul Latif bin Haji Abdul Rahman, dengan panggilan manjanya Pak T. Pak T cerita tentang Asy-Syaikh Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami. Buat kuliah. Habis kuliah, maka Asy-Syaikh Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami bagi peluang untuk bertanya. Waktu bertanya, Khalifah dengan special branch yang menyamar akan buat siasatan.
Siapa yang bertanya? Apa yang ditanya? Dan apa jawapan yang diberi? Sentuh kerajaan? Jadi ada seorang bertanya, "Ya Syekh, Imam, tolong jelaskan kepadaku." Ya. Apa hukum mencuri kain kafan setelah mayat dikebumikan, yang mana mayat tiada hak memiliki harta? Yang bertanya hebat. Dia pun pencuri rupanya. Dia adalah pencuri kain kafan. Aku mencuri kain kafan, dia kata. Oh, terus terang. Untuk aku teruskan hidup. Mungkin PKP kena buang kerja. Jadi dicuri kain kafan. Cuma tak pastilah itu bukan kain kafan pesakit COVID-19. Aku curi kain kafan yang baru. Aku curi kerana mayat telah disempurnakan jenazahnya. Mandi, kafan, sembahyang, ke bumi. Dah sempurna ke bumi, baru dicuri. Dan mayat tiada kuasa memiliki harta. Hartanya telah diwarisi kepada warisnya. Hui, hebat yang bertanya. Apa hukum perbuatan aku? Maka dia kata, berdosa. Haram kau lakukan. Dan kau berdosa. Bertaubatlah di kau. Kenapa? Abu Yazid Al-Bustami datangkan hadis riwayat Imam Al-Hakim, akfinu mautakum, ahsinu, perelokkanlah, akfani mautakum, ahsinu akfani mautakum, elokkanlah kain-kain kafan mayat-mayat kamu itu, kerana mayat-mayat itu di alam barzah berbangga-bangga dengan kain kafan yang dikafankan padanya. Hadis riwayat Imam Al-Hakim. Maka Asy-Syaikh Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami yang wafat pada tahun 261 Hijrah didatangkan hadis tu hujah. Maknanya Rasulullah suruh kita sediakan kain kafan yang terbaik. Ahsinu akfani mautakum. Sediakan kain kafan yang terbaik untuk mayat. Kalau boleh kain kafan yang barulah, bukan kain buruk. Kain kafan yang terbaik, kain kafan yang baru untuk mayat. Kenapa? Kerana di alam barzah mayat akan berbangga-bangga sesama dia dengan kain kafan yang dikafankan. Maknanya dia akan beritahu sama dia, tengok, dia kata, orang kafankan aku dengan kain kafan cotton, rayon, cotton, apa? Kashebo. Oh, koshebo. Bukan itu. Maknanya itulah kebanggaan mayat yang apabila diberi pelepasan selepas hari yang ketujuh. Yang mana kan Rasulullah SAW bersabda, tuftanul mayyitu fi qabrihi sab'an. Dari Taus radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, tuftanul mayyitu fi qabrihi sab'an. Mayat disoal mungkar dan nakir di alam barzah selama 7 hari 7 malam. Selesai
Aman, damai, tentram, bahagialah dia. Tu dimulalah berbangga-bangga dengan kain kafannya. Maknanya kita tak tahu banyak tentang alam barzakh. Baik, berbalik kepada persoalan, maka Al-Syaikh Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami menyatakan berdosa, bertaubatlah kamu, walaupun kamu menyatakan kamu terpaksa ikhtiar hidup untuk teruskan hidup. Dah macam-macam buat tak menjadi PKP ni, jual burger pun tak ramai nak beli. Jadi curi kain kafan yang baru. Maka ditanya, lepas curi tu buat apa? Aku curi kain kafan itu, aku bersihkan dan aku jual semula sebagai kain kafan. Yalah, bau ke bumi, bersih lagi. Baik, Abu Yazid Al-Bustami menyatakan, jelas jawapan aku. Ya. Wahai Syaikh Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami, soalan kedua, orang yang pertama tanya, setiap kali aku mencuri kain kafan, dia kata, 100 mayat yang aku curi kain kafan, 99 aku dapati mereka itu membelakangkan kiblat wajah mereka. Aku hanya jumpa satu mayat saja. Waktu aku rentap kain kafannya, mukanya tetap menghadap ke arah kiblat. 100 mayat, 99 aku dapati mukanya tiba-tiba membelakangkan kiblat. Satu mayat aja yang menghadap kiblat. Kenapa? Abu Yazid Al-Bustami menangis. Dia tak perasan tu khalifah sedang dengar tu. Special brand dengar tu. Dia cakap, Kenapa aku dapati, ni orang sufi, Al-Syaikh Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami, 99 mayat yang kau dapati wajah mukanya membelakangkan kiblat, kerana mereka itu syak tentang rezeki. Mereka berkelahi kerana rezeki. Mereka bergaduh kerana rezeki. Mereka memfitnah kerana rezeki. Mereka sanggup berbunuhan kerana rezeki. Mereka tidak yakin tentang jaminan rezeki yang Allah berikan kepada mereka. Sebab itu Allah benci. Lalu 99 daripada kalangan mereka itu membelakangi kiblat wajah muka mereka. Manakala seorang sahaja, indah dia orang yang yakin, dia tidak bermusuhan, dia tidak berbunuhan, dia tidak berhasad dengki sesama orang Islam persoalan rezeki. Al-Syaikh Abu Yazid Al-Bustami wafat pada tahun 261 Hijrah. Bustami itu adalah tempat negara Parsi yang berada di Laut Kaspia. Baik, Abu Yazid Al-Bustami tak jadi nak tangkap dia. Tak jadi nak tangkap dia. Tak jadi nak tangkap dia. Kadang-kadang pernah Abu Yazid Al-Bustami ini pada usia akhirnya dia seolah-olah menjadi orang gila. Dalam cakap kuliah dia tu, orang dah tahu tak betul ni kuliah ni dah putus wayar ni. Dia buat macam itu supaya murid-muridnya tidak lagi mengekori di mana dia berada. Kenapa? Dia takut murid-murid ni itu ditangkap oleh khalifah, ditangkap oleh pemerintah. Jadi pandai, bijak Abu Yazid Al-Bustami ni. Pada saat akhirnya dia lebih keseorangan.
Murid-muridnya meninggalkan dia kerana murid-muridnya mendapati bahawa dia seperti wayar putus, hilang akal. Sebenarnya tidak begitu. Sebenarnya tidak begitu. Sebenarnya tidak begitu. Ada menyatakan dia telah fana filah, dia dah fana dah. Dia dah pergi ke, dia dah ya, seorang wali Allah. Dia wali-wali Allah. Pun begitu, ialah kita kena fahamlah situasi. Bahawa dia tak disedangi oleh khalifah. Ialah takut kalau masuk bertanding dia menang kan. Istilahnya begitu. Yang nak cerita kat sini, Abu Yazid Al-Syaikh Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami. Nama anak dia tu, satu-satunya anak lelaki dia, nama anak lelaki nama Yazid. Sebab itu dipanggil dia Abu Yazid, bapa Yazid. Abu Yazid Al-Bustami. Imam Abu Yazid Al-Bustami menyatakan, iza arafallaha wada'a lisanuhu. Iza arafallah, apabila seseorang itu mengenal Allah, wada'a lisanuhu, akan diletakkan lidahnya itu. Letak macam mana? Lidah tu diletakkan dalam rongga mulut. Tak berkata yang ya. Orang yang mengenal Allah, lidahnya itu diletakkan di tempatnya. Khafatan afkari, orang yang takutkan Allah, orang yang mengenali Allah, maka fikirannya itu akan sentiasa takut kepada Allah. Maka dua situasi. Apabila seorang itu mengenali Allah, dikenal Allah sebagai Tuhan dia yang sebenar-benar disembah, maka dia akan menundukkan lidahnya, meletakkan lidah pada tempatnya, dan fikirannya itu sentiasa takut kepada Allah. Perasaannya sentiasa mengharap kepada Allah. 3. Menundukkan lidah, maknanya lidah diletakkan pada tempatnya. Yang kedua, fikirannya yang sentiasa takut kepada Allah. Yang ketiga, perasaan, taste dia sentiasa mengharap kepada Allah, bukan mengharap kepada manusia. Telah menceritakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahawasanya manusia itu apabila berpagi-pagi bersegera oleh segala anggota semuanya kepada lidah. Baik, ini berdasarkan hadis. Ini berdasarkan hadis riwayat daripada Imam At-Tirmizi, begitu juga Imam Al-Baihaqi, yang mana Rasulullah SAW bersabda, iza asbaha ibnu Adam asbahatil a'da'u kullaha tuzakirul lisan. Berpagi-pagi. Apa makna berpagi-pagi? Sebaik sahaja bangun bingkas daripada tidur. Ya,
celik aja mata, sedar daripada lenaan tidur, iza asbaha ibnu Adam asbahatil a'dha, maka seluruh anggota tubuh badan manusia yang 6 akan segera memberi peringatan kepada lidah. 7 anggota, maka 6 anggota akan terus memberi peringatan kepada lidah. Kenapa? Kerana peranan lidah. Lidah mempengaruhi 6 anggota yang lain. Lidah yang akan mempengaruhi penglihatan mata. Lidah yang akan mempengaruhi pendengaran telinga. Lidah yang akan mempengaruhi hidung. Lidah yang akan mempengaruhi gerakan 2 tangan, gerakan 2 kaki, sentuhan tangan, kaki, menunjukkan pengaruh lidah tu. Apabila berpagi-pagi bersegera oleh segala anggota semuanya kepada lidah, dan berkata semuanya anggota bagi lidah itu, menuntut oleh kami akan dikau wahai lidah dengan nama Allah, bahawa engkau betul atas pertunjuk, kerana bahawasanya engkau wahai lidah, jika engkau lurus, nescaya kami lurus, dan jika engkau bengkok wahai lidah, nescaya kami bengkok. Ittaqullah, fina fa innaka, takutilah, bertakwalah dikau wahai lidah untuk kami, fa innaka, kerana bahawasanya dikau wahai lidah, in istaqamta istaqamna, sekiranya engkau berdiri betul wahai lidah, kami pun berdiri betul. Wa in a'wajajta a'wajajna, sekiranya dikau bengkok wahai lidah, kami pun bengkok. Maknanya peringatan 6 anggota kepada lidah. Kenapa Rasulullah bersabda sedemikian? Rasulullah nak jelaskan kepada kita peranan lidah dan pengaruh lidah kepada anggota-anggota yang lain. Ya, kita faham apa yang Imam Ghazali nyatakan kepada kita, bahawa hati itu bagaikan kolam yang mengalir 4 batang sungai. Baik, itu kita faham. Begitu juga Imam Al-Ghazali yang wafat pada tahun 505 Hijrah, dalam kitabnya Minhajul Abidin menyatakan bahawa al-qalbu malakul muta, hati itu raja yang ditaati. Jadi apa peranan hati? Baik, dah jelas. Hati ibarat kolam yang mengalir masuk 4 batang sungai. Yang kedua, hati itu bagaikan raja yang ditaati, dipatuhi segala arahan. Dengan kata lain, itu peranan hati. Tapi daripada kalangan 7 anggota tubuh badan manusia, lidah merupakan anggota yang akan mempengaruhi anggota-anggota yang lain. Malah sebenarnya lidah juga mampu mempengaruhi hati sanubari manusia itu sendiri. Itu yang bahaya lidah tu. Macam mata juga lah. Mata pun mempengaruhi mata hati. Ya. Ya.
Jadi maknanya pengaruh lidah ni, dia mampu mempengaruhi anggota-anggota yang lain, malah dia boleh mempengaruhi hati sanubari. Sebab itu ada hadis riwayat Imam Al-Hakim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yastaqimu, tidak berdiri tegak, imanu abdin, iman seseorang itu tidak akan berdiri tegak, iman seseorang itu, hinggalah hatta ayastaqima, hatta tu ada takdiran, hatta yastaqima, hinggalah berdiri tegaknya hati sanubari seseorang. Tidak berdiri tegak iman seseorang itu sehinggalah berdiri tegak hati sanubarinya. Tidak berdiri tegak hati sanubari seseorang itu hinggalah berdiri tegak lidahnya. Maknanya Rasulullah perakukan hadis riwayat Imam Al-Hakim betapa lidah mampu mempengaruhi hati sanubari. Iman teguh di hati sanubari. Pun begitu, iman boleh tergugat di hati sanubari angkara lidah. Itu yang orang Melayu sebut angkara lidah badan binasa. Nilai lidah ni yang dinyatakan kepada kita. Dan berkata oleh Malik bin Dinar rahimahullahu ta'ala, apabila melihat engkau akan keras pada hati engkau dan lemah pada badan engkau dan tertegah pada rezeki engkau, maka ketahui olehmu bahawasanya engkau telah berkata-kata pada barang yang tiada memberi manfaat akan dikau. Sekiranya kita dapati ada sesuatu perubahan yang berlaku pada diri kita, perubahan yang tidak baik, kata Malik bin Dinar, seorang tokoh tabi'in yang dihormati lagi disegani, seorang waliullah, hati kita merasai hati kita ni keras, hati sanubari kita ni keras, badan lemah untuk beribadah, malah rezeki yang kita dapati tak diberkati, tak mencukupi, banyak macam mana pun tak cukup, tak puas. Ada yang tak kena pada lidah, kerana lidah itu menjadi penyebab seseorang itu banyak melakukan dosa. Datanglah hadis riwayat Imam At-Tabrani, Imam Al-Baihaqi, man kathura kalamuhu kathura saktuhu. Sesiapa yang banyak bercakap, kathura saktuhu, banyak yang gugur daripada percakapannya itu. Wa man kathura saktuhu kathura zunubu. Apabila dah banyak gugur daripada perkataannya, banyaklah dosa yang ditanggungnya. Wa man kathura zunubu fannaru aulabi. Apabila dah banyak menanggung dosa, neraka adalah tempat untuknya.
Wal-iyazu billah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kefahaman kepada kita, dapat menjaga, memelihara lidah seadanya salah silap, mohon jutaan kemaafan. Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Ya hayyu ya qayyum ya rabba Musa wa Harun wa ya rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alaihim ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.